Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak. Oke, pendidikan Islam untuk hari ini 11 hari bulan 8 2021 bersamaan dengan hari Rabu, kita akan belajar tentang topik ibadah yaitu puasa. Oke anak-anak, topik kita hari ini adalah berkenaan dengan puasa. Oke, puasa. Apa maksud puasa? Puasa ialah menahan diri. Oke, kita menahan diri daripada makan dan minum serta perkara yang membatalkan puasa. Oke, apa perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa? Oke, yang pertama adalah keluar darah haid, yang kedua adalah pengsan, ketiga gila, keempat muntah dengan sengaja, dan lima murtad. Kita berpuasa dari terbit fajar sehingga terbenamnya matahari, ataupun waktu maghrib. Kita dengar sudah azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maksudnya kita boleh sudah makan, kita boleh buka puasa. Anak-anak, ibadah puasa ni adalah wajib dilakukan oleh semua umat Islam. Kenapa dia wajib? Wajib tu dia mesti buat. Kenapa? Kerana ibadah puasa ni merupakan salah satu daripada rukun Islam, iaitu rukun Islam yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Anak-anak kena ingat ibadah puasa ni adalah wajib kerana dia terdapat dalam rukun Islam, iaitu rukun Islam ketiga, iaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Bila kita melakukan ibadah puasa ni, ibadah puasa ni seperti cikgu tadi kasih tahu tadi, ibadah puasa ni kita lakukan pada bulan Ramadan. Anak-anak kena ingat pada bulan berapa? Bila? Pada bulan Ramadan. Pandai. R-E-R-A M-E-M-A D-A-N dan Ramadan, pada bulan Ramadan. Anak-anak, mari kita belajar membaca niat puasa. Mari kita tengok video ini. Assalamualaikum kawan-kawan. Ana harap kawan-kawan semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Jom kita ulang kaji bacaan niat berpuasa nak? Mari ikut Ana baca sama-sama. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Lagi satu, Ana pun nak kongsikan dengan kawan-kawan niat berpuasa selama sebulan. Jom ikut Ana baca sama-sama, okey? Nawaitu sawma syahri Ramadana kullihi lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa sebulan Ramadan seluruhnya kerana Allah Ta'ala. Kalau tadi kita sudah membaca niat berpuasa, sekarang kita akan belajar membaca niat berbuka puasa. Anak-anak, mari kita lihat video niat berbuka puasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa dan denganmu aku beriman, dan atas rezeki yang engkau kurniakan aku berbuka dengan mengharap rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih dari segala yang pengasih.
Berpuasa dan kebaikannya. Okey, apakah kebaikan kita berpuasa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang berpuasa Ramadan kerana iman dan ketaatannya kepada Allah, mengharapkan keredaannya, akan diampunkan dosanya yang telah lepas. Okey, siapa yang berpuasa kerana Allah, kerana kita taat kepada perintah Allah, maka semua dosa-dosanya yang telah lepas. Contohnya, kalau dulu dia selalu membuat kejahatan, memukul orang, lawan ibu bapa, jahat dengan binatang, mencuri. Oleh itu, sekiranya dia berpuasa kerana dia taat kepada Allah, maka segala dosa-dosanya yang telah lepas akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, apa kebaikan berpuasa yang lain pula? Okey, yang pertama, kita dapat merehatkan organ dalam badan. Kenapa kita dapat merehatkan organ dalam badan? Kerana sebelum kita berpuasa, kita makan banyak. Kita makan itu, kita makan ini, kita makan itu. Jadi kita punya organ dalaman pun bekerja. Organ dalaman kita menjadi penat. Sekiranya kita puasa, kita berpuasa, kita tidak makan apa-apa bermula daripada sahur sehinggalah maghrib. Jadi kita punya organ dalaman tu dia dapat berehat. Jadi kita pun sehat. Yang kedua ialah dapat menghindarkan diri daripada penyakit. Seperti yang cikgu tadi cakap tadi, oleh sebab kita puasa, jadi kita kontrol kita punya makan. Bila kita buka puasa pun kita makan dalam kadar yang sedikit. Jadi secara tidak langsung kita dapat menghindarkan diri kita daripada penyakit. Yang ketiga, kebaikan berpuasa ialah kita dapat mendekatkan diri kita daripada Allah. Di bulan puasa kita digalakkan untuk sentiasa beribadah kepada Allah. Bukan hanya kita solat, tetapi kita juga digalakkan untuk membaca Al-Quran. Hari-hari biasa pun kita membaca Al-Quran, tapi pada bulan puasa ni mungkin kita akan baca lebih lagi. Kalau biasanya kita baca 1-2 lembar, pada bulan puasa kita akan membaca ekstra, mungkin 5 lembar, 10 lembar kan. Selain itu, kita juga digalakkan untuk berzikir kepada Allah. Yang keempat, kita dapat melatih diri kita agar bersifat sabar. Bukan sahaja bersifat sabar untuk menahan nafsu makan, tetapi sifat sabar kita untuk kita marah. Bila kita marah, kita kena sabar. Kita mesti kontrol kita punya marah. Sabar dari segala hal. Anak-anak, sabar ketika berpuasa, sabar ketika menahan amarah, sabar ketika menuntut ilmu, sabar ketika beribadah. Dalam bulan puasa ni banyak amalan-amalan yang boleh kita tuntun ataupun yang boleh kita lakukan, kerana pada bulan puasa inilah kita sedaya upaya untuk mengumpul pahala-pahala, kerana pada bulan puasa inilah Allah akan memberi ganjaran yang banyak kepada kita. Bukan hanya kita berpuasa, tetapi amalan-amalan yang telah kita lakukan pada ketika itu. Pada hari biasa pun, sekiranya kita berbuat baik, amalan yang baik, kita akan diberikan ganjaran. Tetapi pada bulan Ramadan, ganjaran yang akan kita dapat, pahala yang kita akan dapat tu berlipat-lipat kali ganda, lebih banyak daripada hari yang biasa. Anak-anak, amalan-amalan yang boleh kita lakukan pada bulan puasa adalah seperti membaca Al-Quran. Kalau hari biasa kita baca Al-Quran sedikit 1 lembar. Pada bulan puasa kita boleh perbanyakkan membaca Al-Quran supaya sebelum kita habis berpuasa kita telah tamat membaca Al-Quran kan. Lagi banyak ganjaran yang kita akan dapat. Amalan yang seterusnya adalah kita bersedekah. Pada bulan puasa kita kena perbanyakkan bersedekah kepada orang lain. Hari biasa pun kita bersedekah juga kan. Tetapi kalau bulan puasa ni kita lebih perbanyakkan lagi lah kita bersedekah. Contohnya
Contohnya kalau macam mama kita masak banyak makanan untuk berbuka puasa. Jadi kita akan bersedekah sedikit makanan yang telah dimasak tu kepada jiran tetangga kita, kan? Secara tidak langsung kita akan mendapat pahala. Amalan yang seterusnya adalah kita boleh melakukan solat sunat. Contohnya pada bulan puasa ni, solat sunat yang kerap kita akan lakukan adalah solat sunat tarawih. Jika kita ada masa selepas kita berbuka puasa, kita bolehlah pergi ke masjid untuk solat tarawih. Sama ada kita solat di rumah ataupun di masjid lah, kita akan dapat ganjaran. Amalan yang seterusnya adalah berzikir. Kita berzikir, bertahmid, memuji kebesaran Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Macam itulah. Kalau kita macam bila ada masa lapang, kita duduk, kita berzikir. Sudah kita bersahur, sementara kita menunggu masuknya azan subuh, kita duduklah, kita berzikir kepada Allah. Jadi pahala kita pun akan bertambah. Amalan yang terakhir iaitu kita membantu orang yang miskin. Tidak semua orang bernasib baik seperti kita. Oleh yang demikian, sekiranya kita mampu, kita ada rezeki yang lebih, kita boleh membantu kepada orang yang memerlukannya, terutamanya orang miskin. Anak-anak, sampai sini saja pembelajaran kita untuk topik ibadah, iaitu tajuk puasa. Ini adalah lembaran kerja kita untuk hari ini. Cikgu mau anak-anak suri ataupun tulis sambung titik-titik untuk niat puasa dalam lembaran kerja ini. Lembaran kerja ni Cikgu Tati telah masukkan dalam fail dan boleh diambil pada hari Khamis. Anak-anak, selamat belajar semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.